واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah. Syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini kita ingin meneruskan pada bahagian yang akhir daripada halaman yang ke-8 untuk sama-sama kita belajar daripada sejarah untuk memberi hidayah kepada kita, dan hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadhil Safas. Okey, sihat ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hari ini kita bersama rakan-rakan. Ya. Jauh ya. Jauh, subhanallah. Insya-Allah ya. Dari mana Ustaz? Ya, kita ada sahabat-sahabat Al-Quran dari Rumah Ngaji Al-Kauthar, JB, Insya-Allah. JDT ya. JDT. Daripada Johor Bahru. Apa khabar semua? Ahlan wa sahlan, selamat datang ke teratak My Quran Time. Moga-moga hari ini dapat menggemakan My Quran Time pada hari ini ya. Masya-Allah. Dan tak lupa siapa sah? Ya. Kumpulan Istiqamah kita. Istiqamah kita ya. Kumpulan Istiqamah ni istimewa kerana sentiasa bersama di My Quran Time di studio, dan dijemput pada tuan-tuan ada lagi tempat kosong untuk menjadi ahli istiqamah ya, untuk sama-sama kita belajar, memahami dan juga melihat bagaimana Al-Quran ini mencorak kepada kehidupan kita. Dan saya ucapkan terima kasih pada yang berada di depan layar TV, yang berada di Facebook, di YouTube, terus share, kongsikan, dan kita insya-Allah doakan Ustaz ya. Selain daripada di digital online, kita juga akan bersiaran harapnya kepada di stesen pelbagai televisyen untuk sama-sama kita berkongsi agenda ataupun isi daripada Al-Quran ini mencerahkan kehidupan kita dan membina negeri dan negara ini. Kita mulakan majlis kita dengan doa. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi 3 ayat yang kita baca pada hari ini. Iaitu daripada ayat yang ke-55, kita melihat kepada bagaimana Bani Israel beriman ya. Mereka menyatakan akan beriman sekiranya mereka melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu jenayah spiritual yang kita akan tengok bersama, dan bagaimana Allah memberi peluang kepada mereka. Diikuti pada ayat yang ke-56, kebangkitan selepas kematian yang dibuktikan oleh Allah Subhanahu Taala. Sekali lagi peluang diberikan pada Bani Israel untuk kita ambil pelajaran. Seterusnya pada ayat 57, nikmat manna was salwa yang diberikan kepada Bani Israel dan bagaimana mereka mensikapi perkara ini, bagaimana berinteraksi dengan nikmat. Itu pelajaran yang kita ingin ambil bersama pada hari yang mulia ini. Mari sama-sama kita baca ayat 55 hingga 57 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang berada di studio, juga tuan-tuan dan puan-puan ibu ayah yang sedang mengikuti walau di mana juga berada. Alhamdulillah, hari ini kita berada di halaman ataupun muka surat yang ke-8. Kita nak baca 3 ayat yang terakhir dalam halaman yang ke-8, bermula ayat 55, 56 dan 57. Ayatnya panjang-panjang, masya-Allah. Mari kita cuba pernafasan kita bagaimana untuk sampai ayat-ayat yang kita nak baca hari ini. Kita mula dulu 3 ayat yang pertama ni dengan bacaan murattal, bacaan murattal sikah lah. Boleh tak Fazal? Boleh, insya-Allah. Kita cuba sama-sama bacaan murattal sikah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat yang ke-55 hingga ayat yang ke-57. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi memimpin bacaan bersama dengan tuan-tuan perempuan yang berada di studio, yang berada di rumah, untuk sama-sama kita melihat bagaimanakah nikmat daripada Allah kepada Bani Israel, ya. Yang seterusnya, kalau kita melihat kepada wa idh najjainakum pada ayat 49, itu satu. Pada ayat yang ke-50 ada wa idh, ya. Bila ada perkataan idh itu maksudnya untuk mengenang kembali peristiwa pada masa lepas sebagai salah satu nikmat yang diberikan pada Bani Israel. Dan juga ini adalah kaedah bagaimana bagi satu kaum, ya, kita dalam sebuah negeri, sebuah negara, bila ada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita kena kenang, kerana itu adalah cara untuk kita ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mudah untuk berpecah, ya. Kerana kalau tidak dikenang, maka akhirnya kita melihat kepada perbezaan, nak bergaduh sesama sendiri, padahal sebenarnya Allah sudah pun membantu kita. Baik. Jadi pada ayat yang ke-55, salah satu nikmat yang Allah suruh kenang, perhatikan betul-betul adalah wa idh qultum, apabila kamu berkata ya Musa, ya. Perkataannya apa? Ya Musa ini adalah perkataan kurang adab, Ustaz, ya. Kurang adab daripada satu pengikut kepada seorang nabi. Ya, dia lebih kurang kalau anak cakap pada ayah dia, kalau ayahnya nama Ahmad kan, dia tak cakap Ahmad, kan, dia tak cakap gitu sebagai kurang ajarnya itu, tetapi dia panggil abah, ya, ataupun kalau kita panggil bos pun tak adalah panggil Ahmad, kan, kita panggil lah Encik Ahmad ke Tuan Ahmad ke, sebagai satu adab. Jadi salah satu daripada masalah Bani Israel ini, salah satunya ialah dipanggil Nabi Musa itu ya Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta, ya. Salah satu kesilapan mereka ialah mereka menyatakan apa? Kami tidak akan percaya kepadamu sampai kami melihat Allah secara jahar ataupun secara jelas. Siapa mereka yang bercakap ini? Mereka, kalau kita dah lihat pada ayat yang ke-54, yang 70,000 yang dah syirik itu, Ustaz, dah matilah. Ya, mereka itu sudah pun dibunuh kerana mereka ni murtad. Ya, mereka murtad. Jadi dah selesai. Jadi selain daripada itu adalah mereka yang tidak menyembah kepada berhala daripada emas, tidak syirik. Yang mereka ini 70 orang dipilih, Ustaz, ya. Dipilih dan Nabi Musa pun bawa mereka untuk jadi kira murid-murid istiqamah lah ni. Murid istiqamah. Jadi apakah yang mereka cakap bila dah bersama dengan Nabi Musa, mereka dah lepas ujian tidak mensyirikkan Allah, tetapi bila dah sampai bersama dengan Nabi Musa, mereka buat hal sekali lagi, Ustaz. Ini orang lain pula lah, ya. Hal mereka apa? Satu, panggil Nabi Musa dengan ya Musa, satu. Yang kedua ialah kami tidak akan beriman kepadamu. Nu'mina laka hatta ini maksudnya bukan sekadar kami beriman padamu, tetapi tidak akan menyerah dan ikut perintahmu.
ya. Kalau nu'mina bik itu maksudnya beriman denganmu. Beriman ni daripada jauh lah kita boleh beriman. Tetapi bila Allah menggunakan perkataan nu'mina laka, itu maksudnya ialah kami tidak akan menyerah mengikut kepada arahan-arahan kamu sampai kami melihat kepada Allah secara jahar. Dia mencabar kepada Nabi Musa, tak cukuplah segala petanda-tanda kami dah selamat daripada Mesir, lalu kepada Laut Mati diselamatkan, Firaun ditenggelamkan, kemudian kami ini diberikan pengampunan selepas ada yang menyembah kepada berhala. Tak cukup. Kami hanya akan beriman bila kami ini nampak kepada Allah secara jahar, secara jelas. Jadi cabaran ini menyebabkan apa? Fa akhadhatkumus sa'iqah. Mereka ini disambar oleh petir wa antum tanzurun, dan kamu memerhatikannya. Maksudnya nenek moyang bagi Bani Israel ini memerhatikan bagaimana 70 orang ini mati, Ustaz. Mati, dan ini adalah sebagai satu hukuman kepada mereka yang nak mencabar kepada seorang rasul yang tak percaya, padahal bukti dah banyak dah, ya, selamat daripada Firaun dan sebagainya. Nabi Musa tidak mampu untuk membuat perkara tersebut, tetapi itu tidak cukup untuk membina keimanan mereka. Pelajaran untuk kita apa? Jangan cabar Tuhan. Ya, dan jangan cabar Rasul. Kata, betul ke kalau beramal dengan sunnah Nabi ataupun beramal dengan Al-Quran ni kita boleh maju? Cabaran-cabaran itu kalau ianya melampau, pada zaman Bani Israel ini mereka dihukum oleh Allah mati. Adakah mereka kekal mati ataupun diberi peluang sebagaimana sebelum ini mereka menyembah kepada lembu daripada emas? Ini yang kita ingin perhatikan dalam ayat yang ke-56. Namun kita berehat sebentar. Baik, Quran Time, Quran, Solat, Infak, insyaAllah. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat apakah lagi peristiwa yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam mendidik, membina pengikut rakyat orang yang beriman. Rupa-rupanya ada cabaran, ya, ada cabaran. Bukannya kumpulan orang beriman itu terus sempurna, tetapi ada cabaran, dan ini pelajaran untuk kita sebagai pemimpin dalam keluarga, dalam masyarakat, bahawa sebenarnya menguruskan rakyat, menguruskan pemimpin ataupun menguruskan mereka yang mengikut ini ada banyak cabaran. Ya, dan cabaran itu Allah mulakan dahulu dengan mengingatkan kepada Bani Israel ataupun Yahudi yang berada di Madinah pada zaman Nabi agar mengenang balik nenek moyang mereka dan ambil pelajaran. Untuk kita yang membaca pada hari ini, sila ambil pelajaran, kerana
kumpulan beriman yang dibina oleh Nabi Musa namanya Bani Israel, dan yang dibina oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita semua sebagai umat Nabi yang sebenarnya mungkin akan mengulang balik peristiwa ini jika kita tidak mengambil pelajaran. Dalam ayat yang ke-56 yang dibacakan sebentar tadi Ustaz ya, selepas daripada 70 orang itu disambar petir oleh Sa'iqah, mereka itu dibangkitkan. Summa ba'athnakum, kemudian dibangkitkan selepas beberapa masa, bukan mati kemudian bangkit balik, selepas beberapa masa dibangkitkan semula, mim ba'di mautikum, selepas kematian mereka. Jadi perkara ini mungkin mencari adat Ustaz ya, kata boleh ke orang mati bangkit semula? Ia adalah sebagai satu kehebatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti laut terbelah Ustaz ya. Nak kira dari segi logik akalnya tak mungkin, tetapi mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Adam daripada tak ada ayah, tak ada ibu, kan? Ikut sains itu adalah impossible, mustahil. Kalau katakan Nabi Isa tidak ada ayah, impossible. Tetapi kita tahu bahawa sebenarnya Allah boleh sahaja untuk menciptakan perkara-perkara yang bertentangan dengan adat, dan ini adalah salah satu daripada mukjizat yang berlaku. Allah bangkitkan mereka semula selepas kematian, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Kamu ini sebenarnya orang Yahudi yang mendengarnya pada zaman Nabi Ustaz ya. Ini bukan orang Yahudi Bani Israel waktu zaman Nabi Musa. Jadi di sini sebenarnya apa? Pelajaran yang diambil daripada ayat 56 ini ialah sesuatu kaum dia bukan berdiri sendiri. Orang Yahudi pada zaman Madinah di zaman Nabi itu dia berkait dengan zaman Nabi Musa, iaitu kewujudan orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad itu adalah kesinambungan daripada nenek moyang mereka, dan mereka kena rasa bersyukur. Kerana apa? Kerana dibangkitkan semula orang-orang yang telah mati tadi Ustaz, yang kena sambar tadi itu, dan bila mereka bangkit balik semula dengan izin Allah, maka mereka adalah penerus generasi sampai pada orang Yahudi, sampailah pada orang Yahudi zaman ini. Dan lebih daripada itu, apabila kita melihat kepada ayat 56 ini, la'allakum tashkurun, ini berkaitan dengan Nabi Musa Ustaz ya. Kalau kita rujuk kepada ayat 52, selepas Allah cakap kami memaafkan mereka ketika mereka buat dosa besar menyembah pada lembu daripada emas, Allah kata la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur peluang Allah beri, kemaafan yang Allah beri. Tetapi dalam ayat yang ke-56 ini, la'allakum tashkurun, kamu sepatutnya bersyukur kerana nenek moyang kamu itu dihidupkan kembali, satu. Dan apakah motif Ustaz ya untuk dibangkitkan semula? Untuk baiki diri, bertaubat dan kembali mentaati kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai ketua, sebagai cikgu pada waktu tersebut. Jadi bila digunakan dalam ayat 56 ni, sepatutnya boleh cakap la'allakum tuti'un ya, agar kamu taat pada Nabi Musa. Tapi Allah tak cakap begitu. Allah cakap la'allakum tashkurun, kerana mentaati pada nabi itu adalah tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah, banyak berselawat, berjuang dengan Al-Quran. Pasal 23 tahun itu Nabi berjuang dengan Al-Quran. Itu adalah tanda kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersyukur kepada Allah bukan sekadar cakap alhamdulillah Ustaz ya, tapi lepas tu tak baca Quran. Lepas tu kalau katakan Quran ini perlu perjuangkan keadilan, kita rasa tak apalah, saya duduk jelah kan. Itu bukan tanda bersyukur. Orang yang bersyukur sebenar-benarnya dengan kehadiran Nabi, walaupun Nabi sudah wafat, dengan sunnah yang ada adalah dengan kita ikut kepada sunnah Nabi, sebagaimana Nabi Musa itu diingatkan ya, ataupun Bani Israel diingatkan agar mengikut kepada Nabi Musa yang menyeru kepada keimanan. Dan ini membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu perkataannya fa'akhadhatkumus sa'iqah ya. Perkataan yang kita ingin fokuskan adalah akhadha, iaitu mengambil ataupun menyentap Ustaz ya. Akhadha itu mengambil dengan sentap ya, dan ini merujuk kepada bagaimana Allah mengambil nyawa 70 orang ya. Mereka ini adalah pengikut Nabi Musa yang kuat, tetapi mulutnya kurang ajar sikit Ustaz ya, kurang adab sikitlah ya, di mana mereka cakap ya Musa ya, macam dalam kelas cakap Tarmizi macam tu aja kan, panggillah ustaz ke cikgu ke kan. Adab-adab itu adalah perkara yang perlu diberi perhatian, dan lebih daripada itu
mereka mencabar, ya. Perkataan ini muncul dalam surah Al-Baqarah ayat 84, dalam surah Al-An'am ayat 46, surah Al-A'raf ayat 78. Jadi mari sama-sama kita baca ayat 56 sekali lagi untuk sama-sama kita belajar bahawa apabila mereka dibangkitkan semula, Allah bagi peluang untuk ikut Nabi Musa elok-elok. Kalau kita ini kadang-kadang mungkin kita ni macam dah jauh daripada Quran Ustaz ya. Hati dah rasa degil mati, tapi lepas tu Allah beri peluang untuk bertemu guru Quran, hidupkan hati dengan Quran. Sebenarnya kita diminta untuk la'allakum tashkurun, harapnya kita bersyukur, dan cara syukur itu ialah dengan mengikut rapat-rapat kepada panduan daripada sunnah perjuangan Nabi, iaitu memperjuangkan Al-Quran. Ayat 56 bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Faz sebut perjuangan tadi Ustaz Faz, kalau kita lihat hari ini kita ada sahabat-sahabat dari Johor Bahru. Betul. Berjuang datang daripada JB Jauh, datang Ustaz. jauh Ustaz Faz. Juga sahabat-sahabat Istiqamah kita berjuang juga setiap sesi ataupun kita kata setiap episod. Betul. Tidak melepaskan peluang untuk bersama dengan Al-Quran. Moga-moga itu sedikit sebanyak orang kata dapat membalas. Sikit pun tak tahulah, wallah sampai kita tak membalas jasa Nabi SAW. Betul. Kan? Yang begitu bersungguh-sungguh mengorbankan segala kehidupan Nabi SAW untuk menyebarkan Al-Quran. Moga-moga kita terus bersemangat untuk bersama dengan Al-Quran insya-Allah, dan kita nak baca ayat yang ke-56 Safas ayat yang ke-56. Hati-hati menyebut huruf tha. Thumma permulaan tu tha hujung lidah. Lepas tu datang lagi selepas tu ba'athnakum. Jadi kena hati-hati. Tha dekat mana duduk dia? JB, bukan JB. Tha duduk hujung lidah. Di hujung lidah. Tha hujung lidah. Keluar sikit. Okey, kita cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 56. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Perkataan la'allakum tashkurun berulang Ustaz ya. Ayat 56 daripada ayat 52. Ayat 52 itu agar kamu bersyukur kepada Allah yang memberi peluang kerana diampunkan. Kalau ayat 56 ni kamu bersyukur, kita ini bersyukur Ustaz ya, kerana diberi peluang balik semula untuk menghidupkan hati ya. Mereka ini dibangkitkan balik daripada kematian sampai tahap begitu ya, mati hidup balik. Kita ini kalau ada masa sebelum ini dengan Al-Quran ini kita tak endah ya, baca Quran rasa macam tak ada kesan pun, tetapi bila kita diberi peluang untuk dengar Al-Quran, kita terkesan, hati kita makin segar, makin bugar. Sebenarnya itu untuk kita syukuri, untuk kita perjuangkan. Dan muka surat 8 ini tashkurun, pasal muka surat 7 ini nikmat. Jadi nikmat Allah suruh ingat banyak-banyak, pasal makin ingat nikmat yang ada dalam bentuk sejarah Ustaz ya, dalam bentuk peristiwa-peristiwa lampau kita. Bukan sekadar nikmat dapat makan jam, dapat makan buah, dapat makan roti, itu nikmat. Tetapi nikmat yang kita belajar sekarang ini adalah mengenang sejarah, dan itu juga adalah cara bagaimana untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat 56 ini kita ambil 1-2 selekoh tajam Ustaz sebelum kita berlabuh pada bahagian ini. Sila. Ustaz Fazrul, subhanallah, ayat yang ke-56 ni antara banyak juga yang perlu kita beri perhatian, dan kita akan kongsikan juga sekejap lagi. Namun sebelum kita nak berlabuh ini, untuk segmen ini kita nak lihat tadi kita dah kongsikan thumma huruf tha, dan kalimah thumma itu sendiri dia ada hukum apa kat situ? Dia ada wajibal gunnah kan. Dia dengung kat situ berapa harakat? 2 harakat saja, jangan lebih. Kalau tak kadang-kadang ada safar dia lama sangat, dia nak taranum Allah Panjang tu lah. Dua rakaat tu. Panjang sangat. Tapi dengar macam sedap kan? Dengar sedap. Tapi maksudnya bukan semua yang sedap itu eloklah. Maksudnya macam itulah contoh. Jadi kena hati-hati dekat situ, 2 harakat dengung, dan tha kena jaga. Kalau tak kita tertukar dengan sin. Som. Oh, som. Itu panggil kawan kita.
Kan contoh kan. Jadi kena hati-hati. Fa. Thumma, dua harakat dekat situ, wajib al-gunnah. Kemudian ada satu lagi yang kita nak beri perhatian pada kalimah yang terakhir, tashkurun, shin tu dia ada at-tafashi kan. Sebut tash. Macam tu tashkurun. Itu Safas antara yang perlu beri perhatian ayat. Masya-Allah ya, agar tidak kita terbabas dalam kita membaca ayat 56 dan isinya untuk kita amalkan. My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. منه ما جاهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Tanda syukur itulah taat setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Perbanyakkan ucapan alhamdulillah. Syukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Makin kamu bersyukur, makin aku tambah nikmat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Fazal. Ya, itu adalah satu pelajaran yang kita dapat daripada halaman 8 Ustaz ya. Dua kali berulang pada ayat 52 dan 56 tentang la'allakum tashkurun. Kaedahnya adalah dengan mengingati peristiwa lampau Ustaz ya. Dalam hidup kita ada je pengalaman tuan-tuan dapat naik bas sampai ke sini bersyukur kan. Dalam bas tu dapat tidur bersyukur kan dengan tenangnya dan akhirnya segar untuk mengikuti My Quran Time. Jadi kita mengingat nostalgia lama untuk mengenang nikmat dan akhirnya bersyukur. Itu adalah salah satu ibadah yang kita belajar daripada muka surat 7 dan 8. Allah bawakan pada Bani Israel dan lebih daripada itu kita ingin melihat ayat yang kita ingin fokuskan untuk tajwid dan juga hafazan kita hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa kita nak belajar ataupun kita nak kembali fokus ataupun ulang kaji bahagian tajwid kita, dan ayat kita yang kita pilih untuk kita fokuskan tajwid dan juga hafazan pada kali ini iaitulah ayat yang ke-56. Ayat yang ke-56 ya. Jadi insya-Allah apa kalimah yang fokus kita iaitulah kita ingin melihat pada kalimah mautikum la'allakum tashkurun, iaitu kita nak menjelaskan ataupun kita nak menyempurnakan hukum izhar syafawi
pada kalimah mautikum la'allakum tashkurun. Ayat yang ke-56. Kalau kita melihat hukum mim mati, kalimah yang kita pilih pada hari ini iaitu melibatkan huruf mim mati. Mim mati terbahagi kepada 3 bahagian. Ada mim mati bertemu dengan ba. Ada mim mati bertemu dengan mim. Kan? Kalau yang bertemu dengan ba tadi nama dia ikhfa syafawi. Kalau mim mati bertemu dengan mim, idgham mithlain saghir antaranya, ataupun panggil ikhfa syafawi pun boleh. Dan yang ketiga yang kita nak belajar pada hari ini iaitulah mim mati bertemu selain daripada 2 huruf tadi. Selain daripada mim, selain daripada ba. Iaitulah hukum ini terjadi apabila mim sakinah atau mim mati bertemu selain daripada huruf mim dan juga huruf ba. Nama dia apa? Izhar syafawi. Kalau izhar halqi, ustaz, kalau izhar halqi hukum nun mati. Kalau mim mati izhar syafawi. Iaitulah mim mati bertemu selain daripada mim dengan ba. Baik. Jadi jom kita lihat cara bacaan dia macam mana? Tak boleh dengung, tak dengung. Contoh kita baca pada ayat yang ke-56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Mautikum la'allakum tashkurun. 3 kalimah. Mautikum la'allakum. Mim mati bertemu dengan lam. Kan? Mim mati bertemu dengan lam. Kalau la'allakum tashkurun pula, mim mati bertemu dengan ta. Maka cara bacaan kita tak boleh dengung. Jelaskan bacaan kita. Contoh. Mautikum la'allakum. 1, 2, 3. La'allakum tashkurun. Bagus. Ada setengah pembaca dia pegang kat situ. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum. Dia lama dekat situ. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Sebab dia bukan ikhfa ataupun dia bukan idgham. Dia mesti jelaskan. Izhar syafawi. Jelaskan bacaan kita. Sekali lagi. Min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Cuba 1, 2, 3. Min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Masya Allah. Subhanallah. Bagus. Subhanallah. Itu izhar syafawi. Mari kita lihat satu lagi, iaitulah kalimah ataupun huruf yang perlu kita jaga, kita beri perhatian dalam bacaan kita, iaitulah pada dalam ayat yang ke-56 ini juga banyak kita jumpa kum kan? Kita banyak jumpa tu kum. Ada apa? Thumma ba'athna kum. 1. Mim ba'di mauti kum. 2. La'alla. 3 tempat kum yang perlu kita beri perhatian. Iaitulah kita nak menjelaskan sebutan dia supaya dia tak bunyi macam ni. Summa ba'asnakum. Maksud menjelaskan sebutan kum pada kalimah ba'asnakum, mautikum, la'allakum. Dia baca summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum. Allah. Assalamualaikum. Sebab dah terbiasa. Dia lembutkan dia. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum. Assalamualaikum. Cuba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawablah, bagi salam. Ini kita dah terbiasa. Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Tengok. Jadi bila kita macam tu, seolah dah terbiasa, kita terbawa-bawa dalam mengaji, dalam bacaan kita. Tak nak macam tu. Lepas ni kita bagi salam. Assalamualaikum. Bunyi sedap kan? Okey, contoh. Okey, sekali lagi. Ba'athnakum. Hati-hati huruf tha.
ba'athnakum mautikum la'allakum Masya Allah tashkurun. Melawan apa? Bagus. Itu taradul dia ada bordah sikit lah. Okey. Ayat yang ke-56 ini jugalah yang kita nak cuba pada kali ini untuk kita hafal. Baik, jom kita cuba. Tengok dulu. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. 1, 2, 3. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Lima kalimah. Thumma, cuba. Ba'athnakum min ba'di mautikum. Cuba sekali lagi. Cuba tak tengok mushaf. Dengar. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. 1, 2, 3. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Oh, sudah hafal dah. Subhanallah, masya-Allah. La'allakum tashkurun. Okey, saya baca lepas tu sambung Cuba. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Subhanallah. Lagi. Thumma Jangan ulang, sambung kita cuba. Sekali lagi. Thumma lagi min lagi Masya Allah. Jadi solat Zuhur dah boleh baca dah. Masya Allah. Malam ni jadi semuanya asal malam Imam Maghrib satu ayat aja. Masya Allah. La'allakum tashkurun. Allahu Akbar. Masya Allah. Ayat baru Ustaz. Ayat baru. Jadi subhanallah, tengok subhanallah kalimah-kalimah yang mudah. Kita ulang daripada tadi kan kalimah dia, ulang dan ulang. Jadi mudah untuk kita hafal. Nanti kita cuba pula dengan kawan-kawan kita. Saya baca, kita sambung-sambung nak kan. Saya thumma. Dia ambil summa je. Yang pendek ni. Thumma, kawan sambung. Ba'athnakum. Dia ambil pula. Min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Suap satu nasi. Contoh. Kan jadi boleh latih. Tuan-tuan dan puan, ibu-ibu ayah kat rumah pun sama. Selamat mencuba dan selamat kita ulang untuk kita cuba hafal insya-Allah taala. Kita nak belajar lepas ni ayat yang ke-57, namun kita nak berehat sekejap. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Waj'alhu lana hujjatain ya Rabbal Alamin.
واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, sama-sama untuk kita melihat kepada ayat 55 hingga ayat 57, dan sudah pun kita menghafal sebentar tadi Ustaz ya, ayat yang ke-56, summa ba'athnakum mim ba'di mautikum ya. Kemudian kami bangkitkan selepas daripada kematian kamu, iaitu 70 orang tadi Ustaz ya, yang dimaklumkan, la'allakum tashkurun, agar kamu ini bersyukur. Bersyukur bagi orang-orang Yahudi yang berada di Madinah itu, bersyukur kerana nenek moyang mereka itu yang kuat Ustaz ya, yang rapat dengan Nabi Musa itu, bila dibawa dan disambar oleh petir, mati dan dibangkitkan semula. Ya, dibangkitkan semula itu adalah sebagai satu peluang Allah berikan untuk bertaubat dan kembali, jangan mencabar kepada Nabi Musa tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Iman ini bukan main cabar-cabar Ustaz ya. Iman ini adalah berdasarkan ilmu, dan cari ilmu, tanya ilmu okey, tetapi jangan sampai kita mencabar kepada orang yang membawa risalah kebenaran tersebut, kerana nak mencabar minta nampak Allah ni kena cakap dengan Allah lah kan, bukannya cabar kepada Nabi Musa pada waktu tersebut. Dan selepas itu bila mereka dibangkitkan ya, apakah yang perlu diisi ya dengan peluang untuk mereka bersama dengan Nabi Musa? Allah ingatkan tentang nikmat yang diberikan pada Bani Israel. Apakah nikmat tersebut? Ayat 57 kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak baca ayat yang ke-57. Katanya ada menariknya ada kalimah al-manna dengan was-salwa. Apakah maksud dia? Sekejap lagi akan dikongsikan oleh Fadil Safas. Kita baca dulu ayat yang ke-57. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. Kami menaungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepadamu manna wassalwa. Makanlah makanan yang baik-baik daripada rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi sebenarnya merekalah yang menzalimi diri sendiri. Ini adalah ayat 57 untuk diingatkan Ustaz ya. Mereka sudah dibangkitkan dan mereka perlu diingatkan pada peristiwa sebelum itu ya. Dah dibangkitkan, apa yang nikmat-nikmat yang Allah telah berikan ketika Bani Israel itu sekitar 600,000 orang diselamatkan Allah bersama dengan Nabi Musa
ke satu padang pasir bernama Tih Ustaz ya. Mereka berpusing-pusing di situ sebelum masuk ke Baitul Maqdis, kembali ke Palestin. Bila berada di tengah padang pasir itu, satu nikmat yang diberikan, wa dhallalna alaikumul ghamam, iaitu mereka diberikan perlindungan, naungi dengan awan yang baik Ustaz ya. Ghamam ini dia ada muksirat tu awan yang menimbulkan hujan ya, tapi ghamam ini adalah istilahnya awan yang gembira, awan yang cantik tu, tapi dia menaungi kepada mereka yang berada di padang pasir ini ya. Mereka tidak ada, ini padang pasir Ustaz ya. Kalau kita pergi Mekah pun, kalau 40-50 Celsius pun dah panas sangat. Di padang pasir ini mungkin sampai 100 darjah Celsius, memang panas, tetapi Allah berikan satu nikmat namanya al-ghamam ya, iaitu awan yang meneduhkan mereka, bukan awan gelap, bukan awan yang akan turun hujan yang mungkin menyebabkan mereka takut dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kerana di tengah-tengah padang pasir itu mereka tak ada ni Ustaz, tak ada RNR. Tak ada pula Grab ke, tak ada Foodpanda. Jadi mereka bercakap, tapi bahasa mereka kadang-kadang bila lapar tu dia kurang adab sikit. Dia panggil Nabi Musa tu, ya Musa saja, lapar ya. Tetapi Nabi Musa sabarlah Ustaz sebenarnya. Ini sebenarnya pujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar dengan orang-orang yang diseru. Pasal apa? Dia panggil Musa gitu aja, tapi Nabi Musa tetap berdoa dan Allah turunkan wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Subhanallah ya. Kalau tidak Ustaz ya, kalau orang dah panggil nama gitu aja, tak payah berdoa, biar lantak je lapar saja kan. Tetapi ini adalah pemimpin yang inginkan rakyat ataupun pengikutnya atas jalan hidayah menuju ke syurga. Ya, dia tak kisah pasal personal kan, kena attack, kena serang sendiri, tak apalah. Yang penting mereka ini tak sedar, perlu disedarkan dan perlu diajak kepada jalan dakwah. Biasalah Ustaz kan, ajak orang bising-bising kan, orang bercakap, dengar Quran pun boleh bercakap-cakap sambil Quran dibacakan. Orang begini kita bagi chance lah. Kita bagi chance pasal apa? Pasal rupa-rupanya Nabi Musa pun kena juga ya. Bila dia bercakap, dia orang lain pun bercakap juga, dia bising-bising panggil Musa kan. Cuba bayangkan kalau Nabi Musa balas balik kan. Oi, apa bercakap ni? Sekarang tak berhenti-berhenti lagi kan begitu. Kalau katakan Nabi Musa balas begitu, memang selesailah ya kepada pengikut ataupun Bani Israel tersebut. Jadi yang kedua yang diturunkan adalah manna wassalwa. Manna ini lebih kurang sumber glukos, gula ataupun karbohidrat Ustaz. Ada yang kata seperti madu, ada yang kata gandum. Itu yang pertama. Yang kedua, salwa ini adalah seperti burung ya. Ini sumber protein sebenarnya, mudah ditangkap dan mereka boleh makan ya, boleh makan sebagai sumber protein kepada mereka. Jadi ini adalah sebagai satu nikmat. Masing-masing boleh ambil portion masing-masing. Tapi cabarannya yang dikomen oleh Imam As-Sa'di, ada yang dia simpan Ustaz. Dia ambil lebih. Jadi Allah kata kulu min tayyibati ma razaqnakum, makan daripada apa yang baik-baik yang direzekikan pada kamu, jangan simpan. Ya, kalau kamu simpan sebenarnya kamu menzalimi siapa? Allah cakap wa ma zalamuna, tidaklah kami menzalimi ya, mereka menzalimi kami, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Bila mereka rakus Ustaz ya, rakus kesannya ialah Allah menarik balik nikmat-nikmat yang diberikan. Pelajaran untuk kita jangan rakus dalam kehidupan kita. Kita ambil bahagian kita ajalah ya, yang lebihnya itu kita beri kepada orang lain. Dan inilah ayat yang ke-57 membawa pada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan. Yang pertama, sentiasa mengucapkan la ilaha illallah dan memahami maknanya sebagaimana seruan daripada ayat 55 sebentar tadi. Kita bukannya perlu nampak Allah Ustaz ya, tapi kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan la ilaha illallah. Yang pertama. Yang kedua, kita mengisi kehidupan dengan amal kebajikan ya, sebagaimana ayat 56 tadi, agar peluang yang Allah berikan kepada kita dapat baca Quran, bukannya kita isi dengan kekufuran pada Allah. Dan yang ketiga, menjauhi sikap pembaziran dalam pengambilan makanan, termasuklah contoh yang ditunjukkan oleh Bani Israel, dah dapat di tengah padang pasir, masih lagi perangai lama-lama dekat Mesir tu ya, yang memang rakus, kelojoh macam apa, nak pergi dewan makan ambil banyak-banyak masa sekolah menengah tu. Dahlah habislah perangai tersebut. Ikutlah panduan daripada Al-Quran untuk jangan menzalimi, pasal ia tidak memberi kesan pada Allah, tapi memberi kesan kepada diri kita, yang mohon Allah lindungi kita pada setiap masa. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, di saat yang penuh barakah ini ya Allah, tangan kami tadahkan memohon merayu mengadu kepadamu ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah, amalan kami pula sedikit ya Allah. Bagaimanalah nasib kami jika kami tidak diampunkan olehmu ya Allah. Maka ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa ingat kepadamu. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa mensyukuri akan segala nikmat kurniaan-Mu kepada kami. Tolong kami ya Allah untuk kami senantiasa memperbaiki, menambah baik, melipat gandakan amal ibadah, amal kebajikan kami kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini untuk kita sama-sama mengambil pelajaran. Kita menjadi umat yang bersyukur dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi untuk kita ikuti, itulah panduan daripada ayat 56 sebentar tadi. Apabila Allah memberi luang kepada kita untuk bersama Al-Quran, mungkin selama ini kurang peluang untuk menghidupkan hati dengan Quran, tetapi peluang yang ada ini kita terus istiqamah, dan terus saya menyeru pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita menghubungi nombor yang tertera. Sama ada tuan-tuan ingin menyumbang ataupun menyumbang idea ataupun jaringan bagaimana kita boleh mempelbagaikan, memajukan lagi penyampaian Al-Quran dan terus disebarkan ke seluruh alam, ya, pelbagai pelosok dengan idea pelbagai, kerana kita yakin bahawa surah ataupun Al-Quran ini adalah satu kebenaran mutlak yang perlu diperjuangkan dan kita perlu berbangga terus ianya dimartabatkan di mana jua. Dan terus lagi kita berjumpa dalam episod akan datang My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين